Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi pada semua. Alhamdulillah hari ini tinggal berbaki 3 ke 4 hari sebelum hari mengundi, dan hari ini juga telah berlangsung proses pengundian awal yang berlangsung di pusat-pusat pengundian awal di seluruh negeri-negeri yang bertanding, dan saya sendiri baru lepas daripada Dewan Datuk Yaakob dan mengulas tentang perkembangan terkini gerak kerja Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Kita berada dalam landasan yang tepat untuk mengekalkan pentadbiran di bawah Pakatan Harapan bersama dengan Barisan Nasional dengan beberapa sokongan-sokongan yang jelas di akar umbi dan kehadiran rakyat dalam program-program bersama di samping program penerangan kita. Malahan manifesto yang telah kita bentangkan dengan 5 tawaran, 5 tekad itu juga telah mendapat sambutan yang sangat baik, terutamanya dalam program voucher buku, dalam program insentif muasasah haji, dan tidak ketinggalan penjanaan dan pengupayaan ekonomi yang ditawarkan dengan pembinaan rel dan juga dengan pembinaan bandar-bandar baru yang ada disebutkan dalam tawaran-tawaran tersebut, termasuk meletakkan Selangor Maritime Gateway sebagai salah satu daripada katalis kepada pembangunan tersebut. Dan saya juga mendapat maklum tawaran-tawaran yang dikemukakan oleh pihak lawan kita ataupun rival kita dalam pertandingan kali ini, iaitu daripada Perikatan Nasional, hanyalah menggunakan sebahagian yang telah kita laksanakan. Saya ambil contoh, bila ditawarkan subsidi untuk yuran sekolah kafah, itu dah kita laksanakan 2 tahun lepas. It's not new things. Bila kita tawarkan kenaikan gaji, dia naikkan dengan sedikit perubahan, dan ia benar kepada anggapan dan juga dengan agakan saya, mereka hanya menawarkan program-program yang dalam bentuk kebajikan, yang tak salah pun sebab kita pun dah buat dan sebagainya dibuat. Tetapi bagi saya tawaran ekonomi mereka tu agak lemah, terutamanya dalam memulihkan negara dan melaksanakan proses pembangunan semula selepas pandemik COVID-19. Jadi mutakhir ini dalam 2-3 hari terakhir kita lihat mereka lebih galak, terutamanya untuk menabur fitnah dan mengitar semula cerita-cerita dan juga dakwaan-dakwaan yang sebahagian dakwaan-dakwaan itu telah dijawab di dalam Dewan Negeri Selangor. Saya mengambil contoh SMG, itu telah dijawab dengan berulang kali. Seingat saya dalam rekod 2 kali oleh Yang Berhormat Wabi Izham berkenaan dengan proses, berkenaan dengan pelbagai tuduhan-tuduhan yang dilakukan, termasuk terhadap keupayaan syarikat dan juga dengan kata skandal. Sebab itu daripada awal pihak syarikat dan juga yang terlibat telah mengemukakan saman dan juga mengeluarkan surat tuntutan kepada mereka yang terlibat. InsyaAllah peguam saya juga sedang teliti. Esok dan paling lewat Khamis akan sampai kepada Sanusi surat-surat tersebut, dan akan diharap mereka tidak lari-lari lah untuk menerima submission ataupun surat saman yang kita kemukakan. Begitu juga dengan kes Bukit Lagong. Bukit Lagong dah dijawab, bukan sekali, berulang kali. Boleh lihat di handset Dewan Negeri. Mereka boleh cari carian di SSM, kenapa tak cari di handset Dewan Negeri? So bagi saya, ini melihat begitu terdesaknya Perikatan Nasional untuk mencipta gelombang ataupun mencipta apa-apa isu di negeri Selangor, lalu menggunakan fitnah, adu domba, accusation palsu dan sebahagian daripada dakwaan-dakwaan yang tak berasas. 600 ekar percuma contoh, itu paling baseless, paling tak bertepatan, tak ada asas. Semalam dibangkitkan, Amir kenapa serahkan dengan ada allowance. There's no even a single cent kita dapat dalam allowance. Paling besar allowance saya dapat ialah kari pub dalam mesyuarat. Mungkin itu nak dianggap sebagai rasuah. Dan banyak perkara lain. Dan saya memujilah kebijaksanaan Dr. Ahmad Yunus Hairi
Sebab beliau tak muncul semalam. Sebab apa? Sebab dia tahu dalam dewan. Lalu dia keluarkanlah, yang dihantar ialah cyber trooper dan juga pencacai yang tidak ada credibility. Baja Petra tak ada credibility. Cikgu Bat, tengok track recordnya. Bagaimana beliau menuduh Azmin dengan pelbagai ribuan jutaan tuduhan rasuah. Saya tak tahu ke mana tuduhan-tuduhan itu dibuat. Malahan saya didengarkan laporan SPRM juga telah dibuat. Saya dah buat PC dan sebagainya. So, saya rasa saya tak perlu jawab detail sebab sebahagian besarnya telah dijawab. Sebahagian besarnya telah dijawab. Mungkin benda yang berulang kali yang nampak baru. Kenapa kita kekal melantik Landasan Lumayan kerana ada laporan video. Itu disebabkan Landasan Lumayan tidak melaksanakan apa aktiviti perniagaan. Landasan Lumayan dipilih oleh Saudara Azmin pada tahun 2018, bulan Mac. Dipilih. Bukan saya. Dan tu kemudian diberikan hutang 45 juta. Untuk apa? Membersihkan sungai. Memanglah kedudukan kewangannya negatif. Takkanlah dia nak dapat hutang, habiskan duit hutang tu untuk bersihkan sungai, dianggap sebagai ada perniagaan. Tak ada. Jadi dah unlock, kita explore. Dengan proses yang sangat teliti sejak 2019. Diikuti dengan menerima tawaran-tawaran baru, diangkat di semua peringkat. Daripada bod Landasan Lumayan sampai ke bod MBI, dibentang ke Majlis Tindakan Ekonomi Negeri. Dan posisi saya dan Wabi Izam di sana bukan atas kapasiti individu, tapi atas kapasiti mewakili kerajaan negeri. So, saya percaya bahawa ini adalah menunjukkan tahap keterdesakan mereka yang melampau, menggunakan mereka-mereka yang cuba untuk menyebarkan pada orang dan juga mengembangkan fitnah dan dakwaan. Dan sebab itu kita terpaksa ambil tindakan. Sebab benda ni bukan baru, dah lama dah. Saya ingat dalam tempoh setahun, 2 tahun lepas, berulang kali. Asal ada sidang dewan bangkit. Wabi Izam, bersama dengan Hilman dan sebagainya. Sebab tu, saya percaya pemimpin utama, baik Bersatu PAS, kecuali Sanusi, tak membangkitkan hal ini. Sebab dia tahu risiko yang perlu dihadapi. Namun begitu, saya kena jaga credibility. Bukan tak tahan dengan kritikan, tapi kita kena ambil dan pertahankan integriti dan juga tata kelola yang ada dalam pentadbiran negeri sana. Okey? Soalan? Ada soalan? Semalam Cikgu Bak mengatakan apabila tindakan saman itu seolah-olah salah guna kuasa oleh MB untuk mendiamkan mereka berdiri. Wah, dia fitnah merata tu salah guna kuasa ke masuk syurga? Agaknya sebab dia dah kebaik dengan PAS, selalu memfitnah ini membawa pintu ke syurga. Saya silap salah pintu, masuk pintu neraka. Takkanlah orang tak boleh saman untuk pertahankan diri. Tapi apa yang boleh kita buat? Menangis. Jumpa dengan dia. Orang yang tak ada maruah macam Cikgu Bat ni sebenarnya tak patut dilayan oleh siapa pun. Sebab dia tak ada maruah. Keluarkan balik semua dakwaan dia pada Azmin. Pintu gerbang, 3 alam. Apa jadi semua tuduhan tu? Tak ada apa. So tak payah apalah. Tak ada. Saya tak anggap berat apa-apa acquisition yang datang Cikgu Bat. Sebab dia hanya bergerak dengan orang yang mengupah dia. Mendiamkan diri. Kita samanlah, kamu dah salah. Bukan sekali. Sebab awal-awal pihak SMG dah keluar statement, Landasan Lumayan dah keluar statement, Landasan Berjaya dah keluar statement. Salah ni jawab faktanya. Oh, nak teruskan juga. Silakanlah. Itu acquisition yang salah. Dan tak boleh dijawab. Tak boleh nak. Saya tak tahu nak terang apa lagi. Sebab dah diterangkan berulang kali. Semua acquisition. Dapat tanah free. Tak ada. Jadi akan ada dakwaan tu akan sama. Kita akan teruskan kepada mereka yang masih lagi menyebar ataupun masih lagi memutar belit. Sedangkan statement dan penjelasan telah diberikan berulang kali dalam dewan, satu dokumen terbuka. Boleh semak apa yang salah? Tanyalah. Sebab tu beberapa hari ini dakwaan-dakwaan yang dibuat orang macam Cikgu Bat tu pun dia pandai, dia perangkap orang lain untuk buat acquisition
Tapi accusation yang dibuat tu dalam bentuk soalan. Kenapa dia buat dalam bentuk soalan? Sebab dia tahu, dia nak elak daripada disaman. Seolah-olah dia tak tahu. Tapi secara secara berselindung, beliau cuba untuk menuduh berlakunya skandal dan penyelewengan. Tak ada penyelewengan apa. Malahan tuduhan saya dapat allowance, tu satu yang tidak berasal. Tak ada allowance. Allowance apa saya dapat? Daripada landasan berjaya. Kenapa saya dimasukkan? Sebab saya percaya projek tu agak kritikal dan perlu penyelesaian. Adakah tidak ada result? Ada. Sekarang jumlah sampah yang dikutip 6,000 tan setahun. Sehari. Sehari. Tak sampai. Setahun. Kali pertama 2016 dulu dikutip lebih kurang 16,000 metrik tan setahun. Maknanya apa? Sampah dah kurang. Kualiti air daripada level 4, 5 sekarang dah jadi level 3. Bila level 3 maknanya kita boleh abstract air daripada sungai Rasau, dari anak sungai Kelang ni, untuk loji rawatan Rasau. Maknanya ada improvement? Ada. 5 juta yang kita berikan pada tahun 2019 kepada Landasan Lumayan untuk taman di kawasan Anjung Batu. Kan? Penggalan Batu. Maksudnya batu kat Melaka, ikan bakar. Penggalan Batu. So di Penggalan Batu, hal itu telah disiapkan, dah jadi bazar. Kadang-kadang ramai hari Minggu orang datang. Itu berjaya. Tapi memanglah di peringkat awal mereka hanya melaksanakan proses pembersihan, dan detail yang diberikan kepada ni syarikat yang menjadikan kongsi itu akan mengeluarkan dana untuk pembangunan dan pembersihan sungai. Itu yang berlaku. Dredging saya dah jawab detail, tak ada dalam parlimen. Mereka dah buat laporan. I kind of get the BFM. I kind of get the impression that you are going on the defensive all the time with all the lawsuits and all this. How do you think the voters are going to respond to the fact that you are always on the defensive? So if I answer also defensive, well, the problem, we want to move and grow the country. This is a project imagined by the late Tan Sri Khalid, and we try to materialize it. And Azmin launched it, SMG, it's not me. So definitely I have to sue them, or the company have to sue them, because the allegation is it's slandering. It's not just allegation or criticism. It's slandering. Ia adalah fitnah. So kita tak buat macam mana dengan tuduhan fitnah sebegitu. Semalam dia katakan dalam tempoh 48 jam ada 3 lagi termasuk penyelewengan dalam sistem e-wallet kerajaan, pencen dan sebagainya akan didedahkan ke depan. Dia boleh kemukakan lah. Itu semua telah dikemukakan oleh Saudara Hilman, telah dijawab oleh Datuk Tang dalam Dewan Negeri. Maknanya apa? Dia kita semula recycle. Okey tak? Keluarkanlah, sebab benda ni bertahun-tahun, termasuk semasa Perikatan Nasional menjadi government. Laporan SPRM telah dibuat 2 tahun, 3 tahun, dan sekarang mereka nak gunakan. Ini berlaku kerana apa? Kerana bila REE di Kedah terlalu menekan dan tidak boleh dijawab dan berputar-putar, akhirnya dia terperangkap dan diversion. Sedangkan yang mengaku seorang penceramah PAS, saya tengok dalam video, mengaku yang minta duit Vincent tadi bukan saya atau Mak Sabu. Yang telefon yang mengaku, dia kata jadi telefon Vincent Tan, minta derma pilihan raya. Ada seorang penceramah PAS yang sebut. So me. Tapi kenapa dia tuduh kita? Sebab apa? Sebab dia nak lari dan divert. Itu juga diikut dengan semua proses. Kami percaya dengan proses yang telah diberikan, dibawa di pelbagai peringkat, dipandang oleh beberapa pakar, termasuk SMG. Kita ada pakar komiti khas SMG yang ada pejabat tanah, luas dan sebagainya. So all technicality itu telah diteliti. Yes. Yeah, two-third majority is quite significant
to the State Assembly, especially to pass the law, an important law, like real delineation of the state constituency and so on, or sometime if we need to change the constitution, or not change, amend the constitution for certain things, like what we did before perkahwinan bawah umur, underage marriage and so on. But I think in terms of development, it's not effect, because we proved it for the first term in 2008 till 2013 that we also not got, ataupun not in the two-third majority. So, but we will definitely, as your first question, we will work hard. We will try to meet the voters and convince, especially our offer to public ataupun kepada masyarakat. Ada beberapa nama selain MB, SMD, Vincent Tan, semua akan buat break sama dan sebagainya. Itu terpulang kepada mereka lah. Tapi saya dah buat kepada Sanusi je lah. Yang bawah-bawah ni saya kesian juga sebenarnya kadang-kadang dengan ni orang ni, sebab dipergunakan untuk mencapai cita-cita politik murahan dan juga menjual nama Islam dan juga menjual nama bangsa yang akhirnya menggadaikan fitnah atau menjajah fitnah. Saya agak kesian lah dengan mereka, tapi kalau mereka berterusan, kita nak buat macam mana? Sebab kita dah jelaskan, dia boleh rujuk kan, kita dah terangkan. Previously has expressed concern over the use of government machinery, whether federal or state government, in campaigning. How do you, as caretaker MP, ensure that there's no overlap? First, I understand you are an MP also. Yeah. First, sometimes we organize a state event, but in the state event, that's purely not political speech. I mean, it's not go for promoting one candidates or two candidates or a party that they have to vote. Not explicit and implicitly that we organize. Some event is already ongoing events, so definitely that we try to avoid any campaigning or using that government machinery. For example, all my ESCO, I would make sure that they bought all their own vehicles, including the ESCO cars. They already paid to get back to buy the ESCO cars and put off all the emblems. So that's totally their own cars. Like myself, I rent a car to make sure that I not use any public facilities for campaign. Okey, saya dari Liga Oriental ini nak tanya, kerana yang Presiden Gerakan Selangor Harry Teo, dia ada mention MB ialah plagiarize yang Azmin punya isu lah. Dan apakah respon Apa? Gerakan Selangor yang Presiden Gerakan Harry Teo, apakah respon lagi? Apa pula plagiatnya? Saya continuity. Azmin membuat SMUA. Dia plagiat daripada Tan Sri Khalid. It's a continuity. So continuity, that's why we offer a continuity of success and stability. They are offer Selangor baru, but only changes the leadership. For what reason? Just to want to change the leader? For what reasons? Question back on PNP offer. I think maybe Azmin have made the argument that if he was the MP, he would use the state reserve for all these welfare programs. Maybe because based on his administration in 2016, 2017, when he did that, he got a surplus, maybe 300, 400 million. So I just want to ask you whether that's viable now. Whether if that were the situation, if somebody got their hand into state reserve and they spend, with the logic that they get back a surplus. He also spent. The numbers show to us for welfare program under me is 2.3 billion. 4 years under him, he just spent 1.3 billion. So that's a facts and figure in our account. So I spend more rather than him towards give insurance, create a new programs, and then also involve the GLCs and so on.
So that's perception tried to build by him that he spend more. Actually, it's not right. And in the same time, I also spend 1 million ringgit specifically just for COVID-19, which is he did not spend. And last year, we managed to got a surplus budget or surplus income. 2 years, 3 years actually. Consequence, 3 years continue that we managed to got a surplus income. The idea is, we also spend for development, we also spend for new program like Selangor Asia that's encourage a development and economic activity rather than focusing on welfare program. But on record, my welfare program also higher than his spending for the last 4 years compared dengan my spending in 5 years. That's all self-claim. With about 2.5 days of campaigning left, what's your feeling like also from the Jawa meet that you had this morning this early voting? I think, like I said, that we are the right tracks. Hopefully that we can manage to secure 2/3 majority. But as now, we have to work hard a bit, especially for certain constituency or certain locality that we have to work hard and try to encourage and empower more convince our voters that continuity is must and needed for the country, and understanding between federal and state government is quite a vital for the recovery process of our economy and our country. MB, dalam satu kajian di GMC, Yes. mana kalau voters dia mengatakan bahawa PH kemungkinan akan terus sweeping di Ya. Selangor. Tapi ada dua syarat critical PN kalau voters undi itu lebih 20% plus dengan before. So akan memberi saingan kuat kepada PH itu. Yep. 12 Ogos. Ya. Pandangan you mungkin pada voters. Sebab itu semua pengundi kena turun, tak kira Melayu, Cina, India. Tetapi dalam pandangan tersebut juga menganggap bahawa sokongan serta kepercayaan pengundi Melayu kepada pentadbiran yang sedia ada sekarang juga agak tinggi. Jadi dengan garapan itu sebenarnya kita juga tidak terlalu rendah sokongan daripada orang Melayu, kerana setelah 15 tahun experience dia di negeri Selangor, tidak ada perkara-perkara yang menggugat kehidupan mereka disebabkan oleh keputusan-keputusan yang diasaskan oleh pihak kerajaan negeri, terutama kepada orang Melayu. That's why saya percaya untuk orang Melayu lebih terlibat dengan aktif ataupun menentukan hala tuju, sokongan wajar dihalakan kepada PH dan juga BN, kerana walau bagaimanapun kita akan tetap mempunyai kelebihan sedikit sekarang untuk menjadi kerajaan dan menyambung term ataupun penggal yang akan datang. Okay. Tapi ada juga risauan komuniti Cina di kawasan bandar turun ke mengundi sebabkan the new political alignment tadi. Dia tak selesa dengan, masih tak selesa dengan BN, sekarang PH tak dengan BN. As now saya turun bawah tidak begitu. They feel Perikatan Nasional lebih merosakkan berbanding dengan BN. Satu lagi soalan kepada rakan-rakan media. Final question. Political program PN lah utamanya yang nampak clear cuba untuk memisah dan divided masyarakat dalam negara kita. So you are standby sebab kejutan terakhir lebih banyak mungkin perkara ini. Ya, sebab itu bila hari-hari terakhir, sebab itu serangan-serangan ni nak buat ni pada minggu terakhir. Sebab dia tahu kalau kita nak jeblas, isu-isu seperti ni kadang-kadang dia panjang lebar. Saya terang dekat 1 jam di Parlimen berkenaan dengan SMG. Wabi Izham terang di Dewan Negeri saya ingat 45 minit ke 1 jam juga untuk SMG. So sebab benda ni bukannya main-main, dia melibatkan proses dan sebagainya. Tapi mereka nak garap benda ni untuk political score. Tapi sayangnya dah jadi fitnah. Lepas jadi fitnah, kita cakap janganlah buat fitnah, berhentilah. Atau kita saman, dia marah pula. Itulah jadi masalah. Otak dia sama macam Parti Hijau lah. Sebuah accusation ni pernah dibuat oleh Parti Hijau.
Dia hanya copy paste. Nak serang pun copy paste daripada tu hijau. So PN ni really a copy paste. Maybe sekiranya YB Sanusi membuat permohonan maaf sebelum saman dihantarkan, YB akan teruskan juga saman. Kalau sekiranya dia buat permohonan maaf, Dia kena bagi tahu sampai Marih dan Zuhal dan Bul. No, ini masalah. Bercakap dulu baru fikir, susah. Dah banyak kali, bukan sekali. Setakat hina saya tu tak apalah. Tapi ini kritik sampai kredibiliti pentadbiran. Kerajaan, anak-anak pegawai-pegawai kita yang buat kerja untuk kajian. Anak-anak syarikat yang terus tuduh orang ni ambil. Habis dia orang ni apa? Kayu. Tak pernah nak cakap benda betul. So ini sikap dalam dewan berkali-kali. Dan ada juga pejabat hutan sebagai contoh terangkan. Bukit Labu sejak tahun 70-an itu adalah kawasan hutan pengeluaran. Ayat dia tu merakus. Ya, tengok Kelantan banding dengan Selangor. Daripada segi potong balak, kita tak ada balak langsung. Agaknya mata mereka buta sebab apa? Sebab political score, sebab niat politik. Tapi yalah, mungkin itu strategi dan kaedah mereka. Tapi amat malang lah untuk sebuah parti yang kononnya menjunjung agama, bangsa dan adab. Ini bukan soalan sebab sekadar pandangan. Saya selaku penduduk Shah Alam, okay. Saya lihat semenjak PKR take over Shah Alam, macam kutipan sampah tak teratur. Bandar jadi kotor. Boleh tak perubahan? Seksyen mana tu? Saya duduk Shah Alam juga. Seksyen 13 selalu datang. Kota Kemuning itu ada beberapa masalah-masalah lain. Masalahnya bukan kutipan tak teratur, tetapi pembuangan sampah daripada kawasan-kawasan kilangan terutamanya ke satu-satu lokaliti. Saya cukup faham. Itu pun KDEB Waste dah mempergiat kawasan-kawasan itu, dan kita juga membuat pelaporan sebagai contoh iClean. Dengan aplikasi iClean itu sebenarnya reporting dapat dibuat dengan lebih cepat. Itu memang ongoing proses dan kita terus perkemaskan. Sebab kadang-kadang kawasan-kawasan ni bukannya disebabkan oleh kutipan yang tidak berjadual, tetapi dibuang di kawasan yang tidak sewajarnya.